Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akrar Ibn Syarudin. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan subjek penghayatan etika dan peradaban, iaitu MPU 21032 yang bertajuk konsep peradaban dari perspektif agama dan kepercayaan. Ahli kumpulan saya itu terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri Muhammad Akram Arif bin Syarudin, Izzat Iskandar bin Muhammad Yusrizal, Siti Sarah binti Muhammad Hayazi, dan yang terakhir Muhammad Syamil Razik bin Muhammad Subri. Kita akan mulakan dengan sesi pengenalan. So, di negara kita ini, agama dan etnik telah menjadi satu identiti kelompok yang saling melengkapi sehingga kelompok etnik telah disamakan dengan kelompok agama. So, kewujudan agama menyempurnakan manusia dari segi sasiah diri dan cara berhidup secara berdisiplin dalam kalangan masyarakat mereka. So, agama ini telah didefinisikan iaitu menurut Kamus Dewan di edisi keempat, iaitu definisikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan. So, mengikut orang Melayu dianggap sebagai orang Islam, orang India sebagai orang Hindu, orang Cina dan Siam sebagai orang Buddha serta masyarakat. Orang asli juga dan suku kaum Bumi Putra di pedalaman Sabah dan Sarawak sebagai penganut animisme, dan juga terdapat beberapa agama seperti Kristian, Sikh, Taoisme dan Confucianisme yang mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Secara umum, agama boleh takrifkan sebagai hubungan antara manusia dengan sesuatu kekuasaan luar biasa yang dianggap sebagai memberi perlindungan. So, dari perspektif antropologi pula, agama merupakan satu peraturan, iaitu yang mengatur hubungan manusia dan dengan kuasa gaib, khususnya dengan Tuhan. Seterusnya ialah agama juga merupakan suatu sistem keyakinan yang dianut dan amalan yang diwujudkan oleh sesuatu kelompok atau masyarakat yang mentafsirkan sesuatu dan memberikan respon terhadap apa-apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Seterusnya ialah kepercayaan adalah kemahuan, iaitu seseorang untuk bertumpu kepada orang lain di mana kita memiliki keyakinan padanya. So, kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seorang dalam konteks sosialnya. Dan yang terakhir ialah kata-kata daripada Mormon, iaitu 1993. Ketika seorang mengambil sesuatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percayai daripada kurang dipercayai. So, kami sekumpulan telah memilih agama-agama utama di Malaysia, iaitu yang pertama ialah agama Islam, yang kedua agama Buddha, dan yang terakhir ialah agama Hindu. Agama Islam, agama yang dianuti oleh masyarakat yang sebahagian besar di Malaysia dan seterusnya berserah diri mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberi kesaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, serta melaksanakan tanggungjawab seperti yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi larangannya. Mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfungsi sebagai penyampai ajaran Islam daripada Tuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikon yang perlu kita contohi. Menjunjung tinggi akidah dan akhlak Islam adalah misi utama baginda. Sumber ajaran Islam ialah Al-Quran dan Al-Sunnah. Ucapan, tindakan serta sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manifestasi dikenali sebagai hadis. Percaya pada Allah, Rasul, Al-Quran, malaikat, hari kiamat dan qada dan qadar. So, yang seterusnya ialah agama Buddha. Agama Buddha ini ialah agama yang diasaskan di India oleh Siddhartha Gautama Buddha. So, agama Buddha ini juga ialah bukti kedatangan agama yang melalui candi yang terdapat di Lembah Bujang Kedah.
kepercayaan yang popular di kalangan masyarakat India dan juga Cina yang berada di Malaysia. So, ajaran Buddha ini juga diberi judul iaitu Kutubah Kebenaran. So, dalam agama Buddha ini juga terdapat 4 kebenaran yang wujud iaitu penderitaan, asal-usul penderitaan, penghapusan penderitaan dan jalan penghapusan penderitaan. Ajaran ini juga berkaitan dengan kemoralan iaitu jalan tengah yang bermaksud kesederhanaan dan juga jalan 8 lapis mulia dan juga 4 kebenaran. So, terdapat 3 lah ajaran yang ada dalam ini. Seterusnya ialah jalan 8 lapis mulia. Yang pertama sekali ialah pandangan yang benar yang disebut Samasthiti. Pandangan atau tumpuan hidup untuk kebahagiaan dengan mengelakkan daripada melakukan sesuatu kesalahan. Yang kedua ialah ucapan yang benar iaitu Samavaka. Pengucapan yang benar, jujur, tidak bercakap dengan bohong dan kosong yang boleh kepada sikap bangga diri. Yang ketiga ialah kelakuan yang benar. Dalam bahasa mereka ialah Samakamanta. Perbuatan ataupun kelakuan yang baik dan mengelakkan daripada melakukan perbuatan negatif. Yang keempat ialah cara hidup yang benar iaitu Sama Ajiva. Cara hidup yang dengan baik dengan melakukan kepercayaan yang betul untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Yang kelima ialah usaha yang benar iaitu Sama Vayama. Usaha untuk satu kehidupan yang mulia dengan kejiranan, ketekunan dan tanpa mengamalkan nilai-nilai negatif. Yang keenam ialah fikiran yang benar iaitu Sama Sangkapa. Tindakan baik adalah berdasarkan niat yang baik. Dengan itu, fikiran dapat memikirkan ataupun menghapuskan tindakan dari keinginan yang negatif. Yang ketujuh ialah kesedaran yang benar iaitu Samasthiti. Samasati, saya minta maaf. Kesedaran yang benar adalah daripada ketenangan fikiran dengan sikap negatif seperti egoistik, marah, dengki, cemburu dan semua sifat-sifat ini dapat dielakkan dengan kesedaran yang sama. Yang ke-8 ialah meditasi yang benar iaitu Samadhi. Dapat meningkatkan ketenangan dengan renungan dan membebaskan diri daripada sikap-sikap yang negatif yang terdapat di dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzat Iskandar bin Muhammad Syuzal. Nombor mentrik 03 DEM 20F1006. Jadi hari ini saya ingin membentangkan tentang konsep peradaban dari perspektif agama dan kepercayaan. Saya ingin membentangkan tentang agama Hindu. Jadi persoalannya, apakah agama Hindu? Dan berasal dari manakah agama Hindu? Perkataan Hindu berasal daripada perkataan yang merujuk kepada masyarakat yang tinggal di Sungai Sindu. Jadinya, majoriti masyarakat India di Malaysia beragama Hindu. Dan pada zaman era penjajahan British, masyarakat India yang tiba di Tanah Melayu membawa bersama-sama mereka agama dan budaya yang diamalkan dari tanah mereka. Selain meneruskan adat, resam dan budaya asal mereka, masyarakat India mempelajari nilai-nilai dan budaya tempatan Tanah Melayu. Apakah kepercayaan agama Hindu? Kepercayaan mereka terbahagi pada 3, iaitu kepercayaan kepada dewa-dewa, konsep kelahiran semula, kitab-kitab suci Veda. Jadi, apakah kepercayaan kepada dewa-dewa? Kewujudan dewa-dewa adalah daripada manifestasi Tuhan yang satu. Agama Hindu bukanlah bersifat politisme. Jadi 3 fungsi utama ataupun dewa ataupun Tuhan mereka iaitu Brahma, Vishnu dan Shiva. Terdapat dewa-dewa lain yang mereka sembah iaitu dewa yang menyemai alam semula jadi, seperti contoh matahari, bumi dan langit serta menyemai dunia haiwan. Bagi konsep kelahiran semula pula, mereka menekankan konsep karma iaitu setiap perbuatan yang baik ataupun buruk mempunyai balasan yang setimpal. Selain segala kebahagiaan dan kedukaan kelahiran merakat amat mempengaruhi oleh amalan mereka sewaktu kehidupan terdahulu. Seterusnya kita melihat kepada kitab-kitab suci Veda iaitu kepercayaan agama Hindu. Mereka menggunakan kitab-kitab suci ini sebagai panduan dalam pengamalan agama Hindu dan ini merupakan kitab yang dirujuk oleh mereka untuk apa-apa segala amalan kebaikan yang mereka boleh lakukan bagi mengabdikan diri mereka pada Tuhan mereka. Kesimpulan,
Pertemuan dan pergaulan peradaban yang majmuk di alam Melayu telah membina suatu etika dan peradaban di negara Malaysia dengan berteraskan nilai yang disulami dengan rasional legal dan materialisme sedunia. Seterusnya, agama merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan manusia. Agama disebut sebagai al-din dalam bahasa Arab dan religion dalam bahasa Inggeris. Walaupun kalimah al-din secara literalnya bermaksud agama, namun hakikatnya al-din merujuk kepada agama Islam kerana agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di Malaysia, Islam merupakan agama rasmi. Persekutuan seperti yang termaktub dalam perkara 3/1, Perlembagaan Persekutuan, perbahasan mengenai agama Islam sebagai al-din serta asas-asas akhlak dibincangkan dalam sesebuah buku karangan Al-Attas yang bertajuk Islam, Faham Agama dan Asas Akhlak. Al-Attas merupakan seorang ahli falsafah dan pemikir yang terulung dari Malaysia. Beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-37 mengikut susur galur keluarganya. Beliau telah menulis lebih banyak dari 30 buah buku dan monograf mengenai Islam yang berkaitan dengan bidang metafizik, sastra, teologi, falsafah, agama, sejarah dan peradaban. Buku-bukunya telah diterjemahkan kepada bahasa lain seperti bahasa Arab, Indonesia, Parsi, Turki, Hindi, Urdu, Malayalam, Rusia, Itali, Bosnia, Albania dan Jerman. Buku Islam Faham Agama dan Asas Akhlak ini mengandungi topik-topik berkenaan akidah dan pemikiran Islam, iaitu mengenai kefahaman terhadap konsep agama dan Islam serta perbahasan mengenai asas akhlak. Dinyatakan juga dalam buku ini perbahasan penting mengenai konsep ilmu menurut pandangan Al-Attas serta perkaitannya dengan kefahaman amalan dan penghayatan seseorang Muslim.